Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan Cikgu Soleha dalam aktiviti co-curriculum hari ini, pengakap iaitu persetiaan pengakap. Okay, cikgu yang bertugas pada minggu ini adalah Cikgu Ayu dan juga Cikgu Soleha. Ya. Dalam untuk aktiviti pengakap. Okay, ini Cikgu Ayu. Okay, Cikgu Soleha. Alright, sebelum kita mula, mari kita mulakan dengan bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan bagi yang menganuti agama lain boleh berdoa dengan cara masing-masing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Okey, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita akan belajar apa itu persetiaan pengakap. Okey. Persetiaan pengakap ini ibaratkan macam satu bentuk aku janji, iaitu perjanjian dalam melaksanakan prinsip-prinsip dalam pengakap. Okey. Apa tujuan dia? Apa yang kenapa persetiaan pengakap ini perlu? Persetiaan ini penting untuk ahli pengakap memahami, menghayati dan untuk dilakukan dalam kehidupan seharian dia. Untuk dia jadi amalan lah. Jadi apa kepentingan dia? Bila dia dah bersetia, dia dah berjanji pada diri dia untuk menjadi manusia, insan yang seimbang dari segi jasmani dia sihat, emosi dia tak mudah terganggu, rohani mempunyai kerohanian yang amat tinggi ataupun mantap, dari segi intelektual, pengetahuan yang semakin bertambah dan sosial dia, dia belajar untuk berkawan, di situ dia akan dapat melalui dengan amalan-amalan yang dilakukan dalam mempelajari dalam persatuan kita ni, persatuan pengakap. Jadi prinsip-prinsip yang termaktub dalam pengakap ni adalah untuk kesejahteraan hidup. Jadi kalau awak amalkan pada sekarang sehingga seterusnya, insya-Allah ataupun sekiranya segala kebaikan itu diteruskan, dia akan memberi impak yang positif untuk diri kita. Jadi apa yang kita belajar kita boleh amalkan. Seterusnya, falsafah persetiaan pengakap. Okey, falsafah ni adalah asas dalam persetiaan pengakap. Jadi asas dia yang pertama, persetiaan ni kita bersetia ni bukanlah sekadar melafaz, bukanlah sekadar ungkapan, bukannya kita cakap je, tapi dia lebih kepada amalan kita, apa yang kita belajar kita praktikkan. Okay. Kegagalan memahami damai hati menyebabkan pengakap itu tak berfungsi lah. Jadi apa yang ilmu yang dipelajari jadi tak berguna. Jadi itu satu yang kerugian bagi seseorang ahli pengakap. Okey. Seterusnya, ia mesti disusuli dengan pemahaman dan perubahan tingkah laku. Jadi bila kita dah belajar, mesti ada perubahan yang kita tengok. Jadi bila awak dah belajar untuk tolong menolong, bila kita dah belajar, kita buat. Bukannya kita belajar, kita buat tak tahu ataupun kita tak amalkan. Itu satu kerugian, tidak memberi impak kepada diri kita. Okey. Okey, isyarat pengakap. Cara melafazkan persetiaan. Tekan jari kelingking menggunakan ibu jari kanan. Okey, seperti ini. Kemudian angkat tangan rapat ke badan dan menghadap ke hadapan dengan 3 jari lurus ke atas. Okey, ini tangan ini begini. Okey. Jari lurus ke atas, 3 jari. Ini
kelingking ni ditekan oleh ibu jari. Ini cara kita membuat persetiaan. Okey. Itu isyarat dia, cara kita nak melafazkan persetiaan. Okey, makna dia apa? Tiga jari ni kita nak belajar tiga jari ni apakah maknanya. Okey. Yang pertama, jari yang pertama iaitu jari yang telunjuk adalah menurut undang-undang pengakap. Yang kedua, taat kepada Tuhan, Raja dan negara. Yang ketiga, jari yang ketiga adalah menolong orang pada setiap masa. Okey. Seterusnya, ibu jari yang menekan pada kelingking ini maksudnya semua ahli pengakap bersatu dalam ikatan persahabatan. Ini dianggap satu ikatan persahabatan. Okey, yang kuat mesti menolong yang lemah. Itu maksud dia. Ini ia menjadi satu peringatanlah kepada kita dalam persahabatan dan juga bagi orang yang mempunyai kekuatan ataupun kuasa membantu bagi golongan yang lemah. Okey. Baiklah, seterusnya tafsiran persetiaan pengakap. Okey. Kita mulakan dengan bahawa dengan sesungguhnya. Apa maksudnya? Bahawa dengan sesungguh ini maksudnya pengakuan aku janji untuk melakukan secara tulus ikhlas. Maksudnya memang dengan hati yang luhur. Maksudnya daripada hati bahawa dengan sungguh-sungguhnya saya. Itu. Berjanji dan bersetia. Maksudnya adalah ikrar ahli untuk berpegang teguh dengan melaksanakan prinsip-prinsip persetiaan pengakap secara berterusan. Berjanji dan bersetia. Maksudnya dia berjanji dan dia buat. Okey. Seberapa daya upaya? Seberapa daya upaya ni maksudnya dengan kemampuan diri dia akan menjalankan prinsip dalam pengakap. Okey. Seterusnya. Okey. Teras yang pertama kita cakap apa? Taat kepada Tuhan dan Raja. Mula-mula sekali kan? Okey. Taat kepada Tuhan dan Raja. Taat kepada Tuhan tu macam mana? Okey. Taat kepada Tuhan, setiap ahli pengakap mesti beragama dan mengamalkan dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Jadi walaupun kita berbeza-beza agama, kita mesti mengamalkan agama masing-masing dan kita menghormati agama orang lain. Jangan sesekali kita pertikaikan agama macam ni macam mana, agama ni buat macam ni. Jangan. Kita sama-sama menghormati apa agama masing-masing mengikut kepercayaan masing-masing. Okey, seterusnya adalah taat kepada raja. Okey. Setiap ahli pengakap hendaklah taat dan patuh kepada Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan Wakil-Wakil Raja Memerintah. Kita yang paling organisasi di negara kita yang paling di atas sekali adalah Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita mesti taat dan patuh. Okey. Seterusnya adalah taat kepada negara. Okey, macam mana kita nak taat kepada negara? Okey. Ahli pengakap hendaklah menghormati dan mematuhi perlembagaan dan undang-undang serta menyokong penuh dasar dan polisi kerajaan. Maksudnya apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kita mesti ikut. Apa peraturan, kita mesti ikut. Kalau kita tak ikut, kita akan didenda, kita akan disaman. Itu maksudnya kita telah melanggar undang-undang. Okey. Jadi, adakah kita melanggar undang-undang tu kita taat? Tidak. Itu maksudnya kita telah ingkar pada persetiaan pengakap ini. Jadi, seterusnya, pada teras yang kedua kita cakap menolong orang pada setiap masa. Okey, bagi ahli pengakap hendaklah menolong orang tanpa mengira agama, bangsa maupun negara, sentiasa membuat kebaikan kepada masyarakat. Jadi ahli pengakap yang sebenar
dia akan membantu. Bila dia nampak kesusahan, dia tak kira orang tu dia kenal ke, orang tu tua ke, muda ke, dia akan cuba sedaya upaya dia untuk membantu tanpa kira pun orang tu asal daripada mana. Jadi walaupun tak faham bahasa pun, dia cuba juga membantu. Ahli pengakap juga ikhlas dan jujur menabur bakti, menyuburkan keharmonian, keamanan dan ketenteraman. Jadi seorang ahli pengakap ni, dia tidak menimbulkan masalah. Dia akan cuba mencari macam mana nak mendamaikan kawan dia bergaduh ke. Dia akan menjadi penenang. Segala yang kebaikannya dia akan sampaikan, dia akan bawa kepada orang lain juga. Bukan untuk diri dia saja, dia akan memberi hikmat diri dia tu kepada orang lain, memberi kebaikan diri dia kepada orang lain. Okey. Teras yang ketiga, menurut undang-undang pengakap. Jadi setiap ahli pengakap hendaklah berusaha untuk memahami, menerapkan ke dalam jiwa dan minda serta melaksanakan secara berterusan. Maksudnya apa yang dia belajar, apa yang kesemua yang dia telah dapat dalam persetiaan, dalam sepanjang aktiviti dalam pengakap ini, dia akan terapkan dalam bukan hati dia saja, dari segi perangai dia, dari segi macam mana dia jalankan kehidupan dia, macam mana dia berinteraksi dengan orang, adakah dia menghormati orang tua, adakah dia menghormati kawan dia. Jadi kat situ kita boleh tengok, contohnya macam kita boleh tahu, oh dia ni betul-betul memang ahli pengakap yang betul-betul setia sebab dia buat segala kebaikan tu dia tunjukkan. Jadi setiap ajaran, nasihat dan bimbingan yang ada dalam undang-undang pengakap, dia menjadi kepribadian dia. Dia amalkan. Okey, itu tafsiran persetiaan pengakap. Okey, jadi kita telah belajar. Mari kita bacakan persetiaan pengakap bersama-sama cikgu. Okey? Okey, 3 jari diangkat lurus ke atas. Okey. Mari kita bacakan persetiaan pengakap bersama-sama. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, itu adalah lafaz persetiaan pengakap. Okey, baiklah. Itu saja daripada cikgu iaitu mengenai tajuk hari ini, persetiaan pengakap. Jadi, cikgu harap kamu telah memahami apakah maksud persetiaan pengakap, apakah di sebalik maknanya kita melakukan persetiaan pengakap dan seterusnya menjadi amalan seharian kita. Segala yang baik itu kita ambil supaya kita dapat jadikan amalan ataupun dapat dijadikan satu kepribadian dalam diri kita sendiri. Okey? Baiklah, sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.